Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, hari ini kita buat soalan Kelantan pula. Okay, Kelantan. Soalan iaitu paper 1 lah. Okay. Antara berikut yang manakah kuantiti asas? Okay, kuantiti asas ada 7. Memang awak hafal. Kuantiti terbetul tak perlu hafal. Hafal kuantiti asas je. Ingat tak kuantiti asas tu apa? Yang mana satu? D dongki keamatan berluminosity. Okey, kuantiti asas ada 7 iaitu PJ, mass, sangat, aktif. Lepas tu kemolaran dengan keamatan berluminosity. Mol lah, yang ni kemolaran mol lah. Ni panjang, jisim, masa, suhu, arus, kemolaran dengan keamatan luminosity. Nombor 2. Graf yang manakah menunjukkan ia berkadar songsang? P berkadar songsang dengan Q. Berkadar songsang. Mana? C. Betul. Ini yang panggil apa ni? Kalau macam ni. Ini berkurang. Kita nampak graf dia kan? Tapi berkurang secara linear. Secara linear. Ni kalau bentuk graf macam ni. Kalau bentuk graf macam ni tak ada lah. Tak ada lah bentuk graf macam ni. Okay. Kalau bentuk macam ni, sama juga dia berkurang secara linear. Sama lah, benda sama kan. Cuma yang ni tak sampai 4cx. Yang ni sampai 4cx. So benda yang sama lah. Okay. Soalan seterusnya. Setiap objek tetap berada dalam keadaan rehat ataupun gerakan seragam dalam garis lurus kecuali jika terpaksa mengubah keadaan itu dengan daya luar yang dikenakan. Kepada apa statement ni? Maksudnya okey, ini konsep apa ni? Kalau dia dalam keadaan rehat, dia duduk rehat je. Lepas tu kalau dia bergerak, dia terus bergerak. Kecuali kita kena dayakan luar. Inilah konsep inertia. Di mana inertia kalau awak tak kacau dia duduk atas meja, duduk senyap-senyap je lah. Cuba awak kenakan daya, so dia akan bergerak lah. Ini adalah konsep inertia. So inertia ni hukum Newton yang keberapa? Okey, awak ingat macam ni kan? Kita bagi tips lah. Kalau awak faham benda tu adalah inertia ataupun dia bagi soalan, gambar rajah tunjuk ciri-ciri inertia. Inertia ni adalah hukum Newton yang pertama. Tengok huruf I. So ingat macam itulah. So inertia adalah hukum Newton yang pertama. Okey. Hukum Newton yang kedua ni pasal F sama dengan MA. Itu hukum Newton yang kedua. Okey. Hukum Newton yang ketiga ni pula, okey. Dalam hukum Newton ketiga ni kita nak cerita macam konsep. Kalau hukum Newton nak bezakan pertama inertia, ingat nombor 1 huruf I ni. Kalau hukum Newton kedua ni ingat bab daya. Daya biasa-biasa je lah, daya melibatkan gerakan, okey. Dan kalau hukum Newton yang ketiga, awak ingat pasal daya seimbang. Saya bagi secara general je lah. Dia ada detail dia, tapi saya nak bagi macam roughly je. Itu cara kita nak bezakan hukum Newton pertama, kedua dan ketiga. Tapi soalan paling popular adalah inertia, hukum Newton pertama. Kerap kali masuk juga. Okay. Dan yang ni prinsip keabadian tenaga dan prinsip keabadian momentum ni ada awak nak tanya ke? Tidak. Okay, now Rajah 1 menunjukkan sepucuk senapang peluru ditembak keluar dengan hal laju 150. Berapakah hal laju sentakan? Okay. Pakai formula yang mana?
Ini pakai formula letupan lah. Dalam fisik kepada momentum kan ada 3 jenis. So yang kes ni adalah kes letupan. Okay. Kes letupan pakai formula mudah lah. Saya cakap macam ni lah. Maksudnya, contohnya M1 V1 sama dengan M2 V2. Macam tu je. M dengan V ni maksudnya ini adalah contoh lah. Katakanlah ini kan awak nyatakan sebagai senapang. Senapang, jisim senapang, halaju senapang. Yang ni dengan peluru. Jisim peluru, halaju peluru. Make sure dalam unit SI saja. So, jisim senapang 2. Halaju senapang kita nak cari. Sama dengan jisim peluru 0.02 dan halaju peluru adalah 150. Okay, cari V1. B. Okay, 1.5. Okay, dapat B. Ada nak tanya? Tak. Okay, good. Okay, soalan fizik disusun mengikut chapter. So, senang lah. Okay, seorang penjaga gol menangkap sebiji bola. Daya impuls boleh dikurangkan. Apa yang kita nak buat? Daya impuls dapat dikurangkan. Kalau kita faham, F ni formula daya impuls MV minus MU over T. Kalau kita nak kurangkan daya impuls, mungkin kita perlu panjangkan masa pelanggaran. Cuba cari perbuatan yang boleh memanjangkan masa penjaga gol nak tangkap bola tu. Apa yang dia buat? Manjangkan masa pelanggaran. Penjaga gol, apa? Betul. Penjaga gol bergerak sedikit ke belakang untuk sebelum memperhatikan bola. Okey. Nombor 6. Raja 2 menunjukkan seketul batu dan sehelai bulu ayam dijatuhkan serentak dari satu ketinggian yang sama. Okey. Ketinggian dia orang sama. Ini jatuh kat dalam bumi ya, bukan dalam vacuum. So apa yang berlaku kepada masa kejatuhan bola itu? Bola, batu dengan bulu. Siapa jatuh dulu? Batu. Ya, batu jatuh dulu. Tapi kalau dalam vacuum? Sama. Ya, okey. Default. Okey, ini konsep. Good. Laju awak. Okey. Raja 3 menunjukkan 3 buah satelit yang sama, P, Q, R dan P, Q dan R yang berada pada ketinggian berbeza dari permukaan bumi. Yang manakah perbandingan yang betul? Okey. So maksudnya dekat sini hubungan di antara jarak dengan daya graviti dan jarak dan pecutan. Okey. So nak tahu hubungan dia? Tengok formula lah kalau in case tak ingat. Okay, kita pun scroll formula. Okay, daya graviti ada formula. Pecutan graviti ada tak dalam exam? Pecutan graviti yang ni dia tak bagi lah. Dia cuma bagi nilai je. Pecutan graviti punya formula tak ada. Tapi sebenarnya formula dia lebih kurang sahaja. Okay. So kalau daya graviti F sama dengan M1 M2 over R squared. So kalau awak tengok, apabila jarak satelit makin jauh, daya graviti semakin berkurang ke bertambah? Kurang. Ya, betul. So maksudnya makin jauh daya graviti dia berkurang lah. Kalau kita tengok, daya graviti paling tinggi adalah Q lah. Sebab dia lagi dekat. Okay. So daya graviti tinggi adalah Q. Q lebih tinggi daripada R. Okey. Ini pun salah. Ini betul lah kan? B lah kan? Betul tak? B salah. B salah. Sebab kalau kita tengok Q dia paling dekat sekali jarak dia.
So maksudnya Q ni lagi besar daripada P, Q juga dari graviti lagi besar daripada R. Boleh faham tak? Boleh. Okey, jadi jawapan yang paling tepat ialah B. B. Good. Rajah 4 menunjukkan luas yang dicakup dalam masa yang sama di kawasan PQR XYZ pada satu planet yang berputar. Okey, kalau tengok gambar rajah ni, awak boleh tentukan tak ini dia nak terangkan tentang hukum Kepler yang keberapa? Kalau tengok bentuk gambar rajah, ya? Hukum Kepler yang? Tak ingat. Tak ingat, cikgu ingatkan balik Hukum Kepler ni tak susah pun, ada 3 je. Okey. Hukum Kepler yang pertama, dia just nak cakap bahawa orbit ni bentuk elips. Itulah. Kan? Hukum Kepler yang pertama dia nak cakap bahawa orbit ni bentuk elips. Hukum Kepler yang kedua, dia nak cakap bahawa luas yang dicangkum bahagian ni sama je luas yang dicangkum bahagian ni. Itu hukum Kepler yang kedua. So cikgu ringkaskanlah. So luas, contohnya cikgu cakap XZ sama juga dengan luas PR. Luas sektor dia lah. Itu hukum Kepler yang kedua. Jadi bila kita faham konsep hukum Kepler yang kedua ni, dia nak cakap macam ni. Okay, mula-mula dia cakap bumi berbentuk elips. Bumi pula, orbit berbentuk elips. Hukum Kepler yang kedua, kalau kita tengok matahari ni lagi dekat dengan X dan Z, dia punya konsep dia macam ni. Kalaulah planet kita tu bergerak menghampiri matahari, dia bergerak lebih laju. Okay. Kalaulah planet kita tu, kan orbit dia, ni orbit dia bergerak orbit, tapi kedudukan planet tu jauh daripada matahari. So dia bergerak lebih perlahan. So dalam konsep, benda yang laju dia boleh pergi jauh kan? Ya. Katakanlah X pergi Z masa 10 hari, contoh. P pergi R pun tetap masa dia 10 hari. Cuma kalau kita tengok jarak yang dia boleh lalui itu lebih jauh sebab dia lebih laju. Itulah yang diceritakan tentang hukum Kepler. Dia nak cakap luas yang dicangkum. Area of the sector sama je dengan area ni. Itu hukum Kepler yang kedua. Sebenarnya hukum Kepler boleh dibezakan lah. Dan hukum Kepler yang ketiga ni lah baru kita start kira-kira. Dia nak cakap bahawa T kuasa 2 adalah berkadar terus dengan R kuasa 3. Maksud dia macam ni lah kita faham. Dalam sistem suria kita tahu planet tu makin besar orbit dia, memang planet tu jauh daripada matahari. So semakin besar orbit dia, semakin lama masa yang dia ambil untuk melengkapkan satu putaran lengkap. Betul tak? Ya. Jadi itulah yang diterangkan dalam hukum Kepler yang ketiga. Dia nak cakap bahawa kuasa 2 masa yang diambil sesuatu planet itu untuk mengelilingi matahari, contohnya adalah sama dengan kuasa 3. Bukan sama, tapi adalah berkadar terus dengan kuasa 3 saiz orbit dia. Itu je. Dan kita start mengira-ngira dekat hukum Kepler yang ketiga lah dalam topik ni. Ada soalan tak? Dah. Okay, good. Senang je. Elips, luas sama, lepas tu baru masa. Jadi, antara berikut yang manakah benar mengenai PQR dan XYZ? So, yang benar ialah sama, kan? Luas sektor bagi PQR adalah sama dengan luas sektor XYZ. Luas yang saya terangkan tadi lah, bahagian ini. Okey. Kita pergi kepada soalan nombor 9. Rajah 5 menunjukkan sebiji bola besi 0.2 kg. Okay, ini M. Diikat pada hujung tali yang diputarkan secara mengufuk. Jejari bulatan. Ini radius dia.
ialah 0.5 meter. Jika bola besi itu berputar dengan kelajuan, ini laju dia. Hitungkan daya memusat. Kalau buat dia putar dengan arah membulat, itu memang topik daya memusat. Okay, so don't worry, formula juga diberi dalam exam. Daya memusat, ini formula dia. Tak ingat pun tak apa. Yang penting tahu guna je. mv² over r. Okay. So nak cari daya memusat, F sama dengan mv² over r. Okay, kita masukkan detail lah. Jisim dia adalah 0.2, V dia adalah 4 kuasa 2 dan R ialah 0.5. Okay. Cari. B. B. Okey, dapat 6.4 Newton. Okey. Kita pergi kepada soalan nombor 10. Gas yang berada dalam bekas tertutup mempunyai tekanan 125 kilopascal pada suhu. Ini begini. Ini tekanan. Ini adalah P1. Okey, tulis sini apa? Pada suhu 30. Ini adalah T1. Tentukan suhu gas dalam bekas itu jika tekanan yang meningkat kepada 201. Ini adalah P2. Okey, dalam situasi ni, awak tahu tak rumus mana nak pakai? Tahu. Okey, jom kita tengok senarai formula. Okey, rumus ini diberi dalam exam tapi dia dalam bentuk yang ni. PV over T. Formula dia yang tu. Tapi nak pakai yang ni ke? Yang ni yang ada hukum Boyce lah, Charles lah dekat sini lah. Okay. So daripada yang tadi tu, kita buat dalam bentuk ni. Okay. PV per T. Kalau kita baca soalan, kalau kita baca soalan, kita tengok dia cuma cakap tentang tekanan dengan suhu je. So melibatkan tekanan dengan suhu je. Yang V ni tak terlibat. Yang V ni tak terlibat. Okey. Jadi kalau tekanan dengan suhu, that's why formula dia P1. Kan duduk bawah. Over T1 sama dengan P2 over T2. Cuma kena make sure suhu kita ditukarkan dalam unit Kelvin. Tu je. Make sure dalam unit Kelvin. Masukkan tekanan. Tekanan yang pertama 125 bahagi dengan 30 tambah 273 sama dengan tekanan yang kedua ialah 201 bahagi dengan suhu dia tak tahu kan? Suhu tak tahu. Tambah dengan 273. Kalau saya buat macam ni teruslah. Saya tak tukar terus sebab saya tahu dah pakai kalkulator yang putih ni memang dah boleh keluar jawapan terus. Okey. Jika nilai yang awak dapat. Saya dapat 214. Cuba cek sama tak dengan jawapan awak? Awak cari unknown kan? Letak di kat bawah. So yang ni adalah Q-set. Hukum dia. Sama? Okay, good. Jawapan dia ialah ini. Okay.